Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bani dan banat, kaifa halukum? Harap kamu semua sihat. Jadi bagi yang tak dapat join kelas online, Muallim akan sediakan video. Okay, pada pelajaran akidah kali ini kita akan belajar tajuk syahadah ataupun syahadatain. Okey, pada bahagian isi kandungan kamu boleh tengok pelajaran 1 syahadatain. Kita akan belajar unit 1, pengertian syahadah. Okey, kita pergi muka surat seterusnya. Okey, kamu boleh buka muka surat 1, tengok pelajaran 1 syahadatain. Hasil pembelajaran apa yang kita belajar menyatakan makna syahadah, menyatakan kesan orang menolak syahadah, mengetahui tanggungjawab orang yang bersyahadah. Okey, sekarang ni kita akan belajar dulu yang ni, menyatakan makna syahadah. Okey, bani dan banat boleh tengok muka surat 2, unit 1, pengertian syahadah. Okey, ni lafaz syahadah lah, lafaz dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Syahadatain berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud dua kalimah kesaksian. Okey, dua kalimah kesaksian inilah. Ni yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan dia juga bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lafaz syahadah merupakan rukun pertama dalam akidah Islamiah. Kalau kita tengok dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Apabila seseorang itu telah melafazkan kalimah syahadah, ia menunjukkan seseorang itu telah memeluk Islam. Inilah nikmat terbesar yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam. Dua kalimah yang dimaksudkan ialah lafaz pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Manakala lafaz yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Muka surat 3. Dengan melafazkan dua kalimah syahadah ini, seseorang itu telah mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang wajib disembah. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, automatik dia kata Tuhan sahaja yang wajib disembah. Okey, yang kedua, Nabi Muhammad SAW ialah utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam. Yang ketiga, segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala perlu dilaksanakan. Segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala perlu dijauhi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang mentaati Rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Siapa yang ikut Rasul, maka dia ikut Allah. Siapa yang tak ikut Rasul, maka dia tak ikut Allah. Muka surat seterusnya, muka surat 4. Pengakuan atau syahadah ini mempunyai rukunnya, iaitu iqrar. Iqrar iaitu mengucapkan dengan lidah. Yang kedua, tasdiq iaitu membenarkan dengan hati. Dan yang ketiga, amal iaitu mengamalkan dengan anggota badan. Di sini Muallim sediakan akronim untuk memudahkan ingat, mudahkan untuk hafaz ni.
tiga rukun syahadah. Yang pertama ikrar, iaitu I. Yang kedua tasdik, iaitu T. Yang ketiga amal, iaitu A. Jadi ringkasnya kita boleh sebut ITA. I ikrar, T tasdik, A amal. Pengucapan kedua-dua kalimah syahadah itu mestilah seiring. Syahadah tidak boleh hanya dilafaz pada bahagian pertama atau bahagian kedua sahaja. Hendaklah dilafazkan kedua-duanya. Okey, contoh kalau dia lafaz asyhadu alla ilaha illallah, dia lafaz yang tu sahaja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak sebut. Jadi kalau dia tak sebut tu, dia sebut satu saja, dia masih belum Islam. Ataupun dia ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahaja, asyhadu alla ilaha illallah, dia tak sebut. Jadi kalau dia sebut antara salah satu tu, dia masih bukan Islam. Kalau Islam ni dia sebut dua-dua, baru dipanggil Islam. Sekiranya seseorang itu telah mengucapkan dua kalimah syahadah, bermakna wajib ke atasnya mentaati segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Lafaz kalimah syahadah ini bukan hanya dibuktikan di mulut sahaja, tetapi ia perlulah dibuktikan melalui perbuatan. Muka surat 5. Seseorang Muslim yang sebenar ialah mereka yang menghayati maksud dan faham syahadah dan melahirkan kefahaman itu melalui amalannya. Pemahaman dan penghayatan mengenai Islam itu adalah terletak pada sejauh mana keyakinan dan pengamalan seseorang itu terhadap syahadahnya. Oleh itu, penampilan luaran seseorang itu tidak semestinya menunjukkan bahawa dia seorang Islam. Hal ini kerana Islam adalah agama yang pertama, bukan kerana bangsa seperti orang Arab atau Melayu sahaja. Orang Islam ni bukan orang Arab sahaja, bukan orang Melayu sahaja. Orang Islam juga ada yang Arab, ada Melayu, ada Cina, ada India, dan semua di seluruh dunia. Nombor dua, bukan kerana keturunan ibu dan ayahnya yang beragama Islam. Kalau ibu ayah Islam, tak semestinya anak Islam. Tetapi selalunya kalau ayah dan ibu Islam, anaknya automatik akan jadi Muslim, akan jadi Islam. Okey, ada contoh ayah dan ibu bukan Islam, tapi anak bukan Islam. Okey, zaman Nabi Muhammad SAW dulu banyak yang keluarga ada yang ayah Islam, anak bukan Islam, ibu bukan Islam, anak Islam. Okay. Nombor 3, bukan kerana pakaian menunjukkan seseorang itu Islam. Okay, kalau kita tengok orang tu pakai jubah, tak semestinya dia Islam. Sebab zaman Nabi dulu, orang kafir pun pakai jubah. Orang kafir pun pakai serban. Jadi tak semestinya orang pakai jubah tu Islam. Kita jangan tengok orang yang pakai t-shirt tu, kita tengok dia ni Islam kan ataupun tidak. Kita tengok pakaian. Jadi sampai di sini sahaja tajuk pelajaran akidah Syahadatain unit 1. Jadi kita akan sambung unit 2 pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.